Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada hari ini saya akan menceritakan kepada semua berkenaan dengan perjalanan dalam menyelesaikan tugasan takhrij hadis. Dan sebelum itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Madia Dr. Haizam Baru di atas kesudian beliau untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugasan pada kali ini. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan menceritakan kepada anda semua berkenaan dengan turukut takhrij, iaitu jalan-jalan takhrij, yang mana saya menggunakan 4 jalan seperti yang diminta. Yang pertama adalah at-takhrij an tariq ma'rifati rawi al-hadis min as-sahabah, iaitu daripada jalan mengetahui perawi hadis daripada kalangan para sahabat. Yang kedua adalah an tariq ma'rifati awwalu lafzu min matn al-hadis, iaitu mengetahui lafaz awal daripada matan hadis. Yang ketiga, at-takhrij an tariq ma'rifati kalimah yaqillu dawraniha 'ala al-alsinah min ay juz'in min matn al-hadis, yang mana kita menggunakan jalan mengetahui potongan-potongan kalimah, sekurang-kurangnya satu kalimah lah, yang mana kita ambil daripada beberapa bahagian lah daripada matan hadis yang diberikan. Okey, yang keempat adalah ma'rifah mawdu'il hadis, iaitu kita mengetahui tentang tajuk hadis tersebut ataupun topik hadis yang dibincangkan dalam kitab tersebut. Hadis yang diberikan kepada saya, yang ditugaskan kepada saya adalah hadis yang berbunyi haddatsana Ahmad bin Mani'an qala haddatsana Hushaimun qala akhbarana Abu Baljin an Muhammad bin Hatib al-Jumahi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma bainal harami wal halali ad-dufu was-sawt. Al-tariqatul ula, iaitu jalan yang pertama, iaitu kita mengetahui tentang perawi hadis dalam kalangan para sahabat. Ada 3 cara yang diberikan, jadi saya menggunakan 3 cara tersebut. Yang pertama al-masanid, iaitu kita menggunakan musnad. Antara musnad yang diberikan adalah musnad Ahmad bin Hanbal dan juga musnad al-Humaidi. Yang kedua daripada al-Mu'ajim, menggunakan Mu'jamul Kabir. Yang ketiga daripada Kutubul Atraf, saya menggunakan Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Alhamdulillah, saya menggunakan ketiga kitab ni, tapi saya tak jumpa pada semua. Ada beberapa yang saya dapatkan lah. Hasil yang saya dapatkan daripada penelitian, yang pertama saya dapatkan daripada Al-Masanid, yang kedua saya dapatkan daripada Kutubul Atraf. Yang kedua saja saya dapatkan. Yang pertama daripada Al-Masani saya dapatkan daripada Musa Ahmad. Okey, yang mana boleh dijumpai dalam cetakan Darul Kutubul Ilmiyah hadis 15849 muka surat 360. Okey, seterusnya daripada Kutub Atraf saya menggunakan kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Boleh lihat pada jilid yang ke-8 bab Musnad Muhammad bin Hatib al-Jumahi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada cetakan Darul Ghurbil Islami hadis yang ke 11,221 pada muka surat yang ke-31. Seterusnya tariqah yang kedua, iaitu kita mengetahuilah tentang lafaz awal daripada matan hadis. Yang pertama saya menggunakan kitab yang mana dikarang ataupun yang disusun dalamnya hadis-hadis yang masyhur dalam sebutan-sebutan kita. Antara 3 kitab yang saya gunakan adalah Al-Maqasid Hasanah, Tamyizut Thayyib min Al-Khabith dan Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas. Dan yang kedua, cara yang saya guna adalah kitab-kitab yang mana disusun di dalamnya hadis-hadis yang mana disusunlah mengikut tertib ataupun huruf mu'jam. Hasilnya saya menjumpai hadis tersebut dalam cara yang kedua lah. Cara pertama saya tidak menjumpai, melalui 3 kitab tersebut saya tak menjumpai. Jadi saya menggunakan jalan yang kedua, iaitu kitab-kitab yang disusunlah dalamnya mengikut susunan huruf mu'jam. Saya menjumpa hadis tersebut dalam Al-Jami'us Saghir min Hadis Bashir Nadir, yang mana boleh lihat di situ dalam jilid yang kedua, dalam bab menggunakan huruf fa. Jadi saya menjumpai dalam bab tersebut dalam cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah hadis yang ke-5851 pada musnadnya 362. Seterusnya tariqah yang ketiga, iaitu kita mengetahui sekurang-kurangnya satu perkataan daripada mana-mana matan hadis lah, mana-mana bahagian dalam hadis tersebut. Okey, jadi kitab yang saya gunakan adalah Al-Mu'jamul Mufahras li Alfadhil Haditsin Nabi Syarif. Okey, jadi saya jumpalah hadis saya dalam kitab ini. Baik, seperti yang anda lihat, saya menjumpai hadis tersebut dalam kitab Al-Mu'jamul Mufahras li Alfadhil Haditsin Nabawi, yang mana dikarang oleh Dr. Ayub Finsik dalam cetakan Maktabah Brin.
Yang mana kalau kita tengok di sini, tiga yang saya jumpa dalam kitab tersebut. Yang pertama, kalau dalam jilid ketiga, Musad yang ke-433, saya menjumpai tentang saut, yang mana di bawah tu diterangkanlah sumber-sumber yang digunakan. Dalam jilid yang kedua saya menjumpai perkataan bufun dalam Musad yang ke-136, dan yang ketiga dalam jilid yang kelima saya menjumpai dalam Musad yang ke-149 tentang faslu. Okey, itu saja yang saya jumpa dalam Al-Mu'jamul Faras Al-Fadhil Hadithin Nabawi. Yang terakhir adalah tariqah yang keempat, yang mana kita mengetahui berdasarkan tajuk hadis tersebut. Dua cara yang saya gunakan adalah, yang pertamanya al-musannafat ataupun karya-karya yang mana meliputi semua bab agama. Yang pertama saya gunakan Miftah Kunul Sunnah, yang kedua saya gunakan Jami' Tirmizi. Yang kedua adalah musannafat ataupun karya-karya yang mana dia bab ataupun dia punya tajuk dia tu tak meliputi pun semua bahagian agama. Yang pertama adalah daripada Sunan An-Nasa'i, dan yang kedua adalah Sunan Ibnu Majah. Kalau kita lihat dari sini, cara yang pertama adalah lebih baguslah sebab ia lebih lengkap berbanding cara yang kedua. Okey, jadi hasil yang pertama daripada cara pertama yang saya gunakan adalah saya menjumpai dalam dua tempat lah, daripada dua kitab. Yang pertama daripada kitab Jami' Sunan Tirmizi, yang kedua saya menjumpa daripada kitab Miftah Kunul Sunnah. Kalau tengok daripada Jami' Sunan Tirmizi, saya menjumpa dalam bab Babu Majah fi I'lan Nikah, nama yang dalam jilid yang ketiga, hadis nombor 1088. Daripada kitab Miftah Kunul Sunnah, saya menjumpai bahagian tersebut didetailkan dalam bab I'lan Nikah. Di situ didetailkan tentang Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sahih Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang mana semua tertakluk dalam bab Majah fi I'lan Nikah ataupun bab yang berkaitan dengan perawi hadis tersebut, iaitu bab hadis Muhammad bin Hatib Al-Jumahi. Okey, jalan yang kedua yang saya gunakan adalah melalui kitab Sunan lah. Okey, jadi kalau yang pertama saya menggunakan Sunan An-Nasa'i, seperti yang kita lihat, kita boleh jumpa dalam bab I'lan Nikah bisaut wa darbi tuf. Okey, dari sini kita tengok, boleh tengok dalam Musnad yang ke-240 pada hadis yang ke-5537. Okey, yang seterusnya sunan yang saya gunakan adalah Sunan Ibnu Majah dalam cetakan Darussuddin, yang mana dalam hadis yang diletakkan dalam bab I'lan Nikah daripada Musnad 611 pada hadis yang ke-1896. Jadi setakat itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kerana sudi mendengar pencerahan saya pada kali ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.